Ia sahih, dana pembangunan berjumlah RM353 juta diluluskan Kerajaan Sarawak untuk bahagian kapit bagi menaik taraf jalan raya, membangunkan jalan penghubung dan grid elektrik. Mengumumkan dana itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sejumlah RM190 juta pula diluluskan untuk projek naik taraf jalan raya di seluruh bandar kapit. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan projek tersebut nanti akan mengatasi masalah kesesakan jalan raya yang berlaku di Bandar Kapit. Selain itu, katanya sejumlah RM105 juta lagi diluluskan bagi pembangunan jalan raya penghubung di antara Sungai Ulu Katibas dan Jalan Sungai Bangkit di bahagian itu. Kita sedang membangun Sungai Tunoh dan sudah tentu Tunoh berkendakan elektrik. Kita akan membangunkan juga grid elektrik daripada Kapit ke Tunoh yang mempunyai distans 35 kilometer. Beliau berkata demikian pada Majlis Jamuan Teh bersempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Kapit. Ujarnya Kapit kini membangun dengan pesat selepas siapnya jalan raya penghubung Sibu ke Kapit dan beliau percaya Kapit berpotensi menjadi sebuah bandar utama dengan adanya pendekatan pembangunan yang sedang berlaku di bahagian tersebut. Majlis Jamuan Teh itu juga diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang menampilkan kepelbagaian kaum di Bumi Kenyalang termasuk ngajat Puak Kumbu, tayangan video khas Mahkota Diraja, lagu khas Simfoni Tuanku dan drama tari Legenda Mengin dan Tincin Tembaga. Generasi muda merupakan golongan yang perlu dijedahkan dengan perkembangan semasa berkaitan dengan pembangunan masa depan negara. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah berkata ini kerana generasi itu kelak bakal pemimpin sesebuah negara mahupun negeri. Datuk Hasbi memberitahu generasi muda pada masa kini juga perlu memainkan peranan penting dalam memilih wakil rakyat yang layak untuk memimpin negeri pada masa depan. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang memaklumkan program tersebut tidak hanya untuk menyambut perayaan Gawai bersama rakyat, bahkan lebih kepada untuk melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat Iban Amnya yang tinggal di kawasan pedalaman. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas program Ngabang Gawai di Rumah Panjang kawasan Dun Batu Danau Limbang. Dalam pada itu, lebih 10 buah rumah panjang terlibat dalam program tersebut, antaranya Rumah Panjang Sintau, Rumah Panjang Suring, Rumah Panjang Tegung, Rumah Medelin dan Rumah Kalat. Sinonim sebagai pelengkap busana wanita Melayu Sarawak, bidang seni sulaman keringkam atau selayah sudah pastinya didominasi kaum wanita. Namun bagi penyulam keringkam dari Kampung Tupong Ulu Kuching, Amirul Zakri, minat terhadap bidang tersebut berkembang sejak tahun 2014. Mempelajari teknik menyulam daripada beberapa orang penyulam mahir sekitar Bandaraya Kuching, Amirul kini boleh menghasil dan meneruskan legasi seni tradisional itu dalam tempoh 3 minggu hingga lebih setahun. Ujarnya harga sehelai keringkam bergantung kepada corak yang dikehendaki pelanggan. Ini kerana semakin banyak corak yang dimahukan, semakin banyak benang emas yang diperlukan untuk menyulam. Sewaktu saya mula-mula berkecimpung dalam seni sulaman keringkam, sewaktu tu harga benang emas seikat dalam RM80. Sekarang harga untuk seikat benang keringkam sudah mencapai RM200 untuk seikat. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu untuk Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di Kampung Tupong Ulu Kuching. Keringkam atau selayah adalah selendang ataupun skarf tradisional yang dipakai oleh wanita Melayu di Sarawak dan menjadi pelengkap busana tradisional Melayu Sarawak untuk ke majlis-majlis atau perayaan. Jika dahulu ianya hanya dipakaikan oleh golongan bangsawan kerana harganya yang agak mahal, namun kini selendang warisan ini boleh dipakaikan oleh sesiapa sahaja mengikut kemampuan masing-masing.
Selaras dengan matlamat Lembaga Pelancongan Sarawak STB untuk mempromosi pelancongan yang mampan, No Black Tie, wakil jazz terkemuka Malaysia dan juga pengajar bersama Festival Borneo Jazz telah bekerjasama dengan pengasas Asia Beat, Lewis Pragasam dan artis Fab Lab untuk mengadakan bengkel Ekodrum. Ia merupakan inisiatif dalam usaha mendidik orang ramai membina ekosistem pelancongan muzik di samping memartabatkan bandar peranginan itu sebagai pusat budaya dan muzik. Pengasas No Black Tie yang juga penganjur bersama Festival Jazz Borneo, Evelyn He berkata, program mendekati masyarakat dan juga inisiatif yang mesra alam ini bertujuan memberi pendedahan tentang kaedah atau cara kreatif mengubah bahan gitar semula menjadi alat muzik yang unik. Tambah beliau, aktiviti pra-Festival Jazz Borneo ini juga adalah untuk mendekati bakat muda tempatan. Beliau berharap program sebegini dapat mendidik golongan belia tentang gitar semula ke arah mempromosi pelancongan yang bertanggungjawab dan memastikan Bandar Miri bersih dan cantik sebagai bandar peranginan. Beliau ditemui pemberita pada bengkel Ekodrum di Miri. Sementara itu, pengasas Asia Beat, Lewis Pragasam juga pengendali bengkel tersebut berkata konsep bengkel tersebut diciptakan 4 tahun lalu untuk mengetengahkan masyarakat terhadap alam sekitar. Bengkel itu merupakan program tanggungjawab sosial korporat bagi Festival Jazz Borneo yang akan diadakan di Miri pada 24 hingga 26 Jun ini. Setakat ini dahulu perkembangan dari Bumi Kenyalang. Sebelum itu, kami di RTM Sarawak merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bilal Shah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku hari ini, dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Kembali bersama rakan tugas yang Kasapuri, silakan. Terima kasih Nur Sila.